Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 2, bab 11 transformasi isometri, 11.5 translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Standard pembelajaran, menyiasat hubungan antara kesan translasi, pantulan dan putaran terhadap jarak di antara dua titik pada objek dan imej dan seterusnya menerangkan isometri. Menerangkan hubungan antara isometri dengan kekongruenan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isometri dengan kekongruenan. Hubungan translasi, pantulan dan putaran dengan isometri. Anda telah mempelajari transformasi bagi translasi, pantulan dan putaran bagi suatu objek. Masing-masing mempunyai sifat tertentu. Perhatikan rajah di sebelah. Dapatkah anda mengenali transformasi imej 1, imej 2 dan imej 3? Okey pelajar, mari kita lihat. Imej 1 dari objek ini merupakan putaran 90 darjah ikut arah jam berpusat pada pusat putaran. Okey, bagi objek dan imej 2 pula, ini merupakan pantulan berdasarkan paksi pantulan yang diberikan. Dan untuk objek serta imej 3, ini merupakan translasi berdasarkan perubahan kedudukan. Apakah yang anda boleh kaitkan dengan jarak di antara objek dengan imej? Jika objek dipetakan kepada suatu imej yang sentiasa kongruen, maka itu merupakan suatu isometri. Isometri ialah suatu transformasi yang mengekalkan jarak di antara sebarang dua titik pada objek asal. Transformasi isometri akan mengekalkan bentuk dan saiz asal objek. Contoh 24. Antara rajah A, B dan C yang manakah merupakan imej isometri bagi objek yang berlorek di bawah suatu isometri? Okey, untuk penyelesaian, perhatikan pada rajah A berbanding dengan objek. Okey, rajah A ialah imej isometri kerana bentuk dan saiznya sama. Okey, bandingkan rajah B dengan objek. Okey, rajah B bukan imej isometri kerana saiznya tidak sama. Okey, dan yang terakhir, bandingkan rajah C dengan objek. Rajah C bukan imej isometri kerana bentuk dan saiznya tidak sama. Hubungan isometri dan kekongruenan. Perhatikan objek yang berwarna ungu. Bolehkah anda menyatakan imej yang kongruen di bawah suatu transformasi pantulan? Okey, berdasarkan rajah yang diberikan, rajah 1, rajah 2, rajah 3 berbanding dengan objek. Okey, imej yang kongruen di bawah suatu pantulan ialah rajah 3. Ini kerana bentuk dan saiznya adalah sama dengan objek. Dapatkah anda tentukan paksi pantulan bagi transformasi isometri ini? Okey, untuk paksi pantulan berada di tengah-tengah di antara objek dan rajah 3. Kita imbas kembali.
dua rajah adalah kongruen jika bentuk dan saiz adalah sama. Perhatikan pada rajah yang diberikan ABC dan KLM. ABC dan KLM adalah kongruen di bawah suatu translasi. Berdasarkan aktiviti rangsangan minda, tujuan aktiviti ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti perkaitan antara isometri dan kongruen. Bahan yang diperlukan ialah kertas surih dan pembaris. Kita akan lakukan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, perhatikan gambar di sebelah. Q ialah objek kepada suatu imej. Langkah kedua, kenal pasti imej yang kongruen. Okey, pelajar, kalau pelajar perhatikan berdasarkan rajah A, B dan C, B merupakan imej yang kongruen dengan objek Q. Okay, langkah ketiga, kenal pasti isometri yang memungkinkan kekongruenan pada imej tersebut. Jika imej A dan C bukan kongruen, adakah imej itu boleh dikatakan suatu isometri? Apakah perkaitan antara isometri dengan kekongruenan? Di bawah suatu isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. Oleh itu, objek dan imej adalah kongruen. Isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. Contoh 25. Objek A, B dan C adalah kongruen. Nyatakan isometri yang memetakan objek A kepada objek B, objek A kepada objek C dan objek A kepada objek D. Okey, untuk penyelesaian berdasarkan rajah. Okey, objek A kepada objek B merupakan putaran. Okey, seterusnya bagi soalan B, objek A kepada objek C. Ini merupakan translasi. Dan yang terakhir, untuk soalan C, objek A kepada objek D. Ini merupakan pantulan. Penyelesaian masalah. Apabila menamakan poligon yang kongruen, tertib huruf mesti berdasarkan bucu atau sudut yang sepadan. Okey, perhatikan pada rajah. Sisi 4 A, B, C, D dan sisi 4 S, R, Q, P adalah kongruen. Contoh 26. Dalam rajah di sebelah, ABCD ialah imej PQCS di bawah suatu isometri. Diberi DCS ialah garis lurus. Hitung sudut PQC. Okey, untuk penyelesaian, dalam soalan dinyatakan ABCD ialah imej PQCS. Maksudnya bentuk ABCD akan sama dengan bentuk PQCS dan sudut-sudutnya juga merupakan sudut-sudut yang mempunyai nilai yang sama, yang sepadan. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, untuk mencari sudut PQC, kita perlu terlebih dahulu mencari sudut
QCS. Okey pelajar, DCS merupakan garis lurus. Sudut QCS merupakan sudut yang sepadan dengan sudut BCD. Maka nilai kedua-dua sudut ini adalah sama. Jadi untuk mencari sudut QCS, kita boleh menggunakan jumlah sudut pada suatu garis lurus iaitu 180 darjah tolak 50 darjah bahagi 2. Okey, permudahkan bersamaan 130 darjah bahagi 2, maka sudut QCS bersamaan 65 darjah. Okey, seterusnya kita akan mencari sudut PQC. Okey, pelajar perlu ingat jumlah sudut pedalaman bagi sisi 4 bersamaan 360 darjah. Jadi untuk mencari sudut PQC, pelajar boleh tulis bersamaan 360 darjah tolak 90 tolak 90 tolak 65 darjah. Okey, permudahkan bersamaan 115 darjah. Oleh itu, sudut PQC ialah 115 darjah. Itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, jazakumullahu khair.